Selamat pagi semua, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kelas PDPR Reka Bentuk dan Teknologi pada pagi ini bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Hazni. Saya berharap anda semua sudah pun bersedia untuk sama-sama mengikuti sesi PDPR Reka Bentuk dan Teknologi pada kali ini. Kita akan melihat tajuk yang baru pada hari ini berkenaan dengan reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan. Baik, sebelum kita meneruskan sesi PDPR, kita tengok dahulu standard kandungan. Standard kandungan kita 5.1 iaitu reka bentuk makanan. Standard pembelajaran 5.1.1 mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih. 5.1.2 menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Okey, kita rujuk buku teks kamu muka surat 66. Kalau kita lihat dalam buku teks ini, dalam gambar ini, ada banyak reka bentuk makanan yang ditunjukkan dan saya yakin kamu pernah nampak ataupun lihat ataupun merasai sendiri makanan yang terdapat dalam gambar ini. Contohnya di sana seperti konveksi coklat yang kita beli, yang kita makan. Ada pelbagai bentuk. Produk bakery, tengok produk bakery. Roti tart di sana. Ada pelbagai bentuk. Kalau kita tengok di kedai-kedai bakery, ada pelbagai perisa, ada pelbagai hiasan yang diletakkan. Begitu juga dengan minuman. Kalau hari ini kita tengok banyak kedai-kedai minuman telah pun diwujudkan. Contohnya kalau tempat kita ni Easy Drink, Easy Go, Share Tea, itu adalah dua contoh pengusaha minuman yang agak terkenal di tempat kita ni. Bijirin, roti. Tengok buah-buahan juga menerima hiasan, menerima reka bentuk tidak terkecuali. Jadi apa reka bentuk makanan ni? Reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran. Jadi ianya bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau lukisan. Kenapa dia ukiran? Kenapa dia hias atau dia ukir? Untuk menarik minat lebih ramai pelanggan. Contohnya reka bentuk kek. Banyak kek yang boleh kita lihat pada hari ini. Kalau kita nak kek itu mengikut cita rasa kita. Contoh, baru-baru ini saya pernah beli kek reka bentuk Doraemon. Contohnya, mengikut karikatur yang kita suka. Ataupun mengikut reka bentuk yang kita inginkan. Kita nak reka bentuk basikal, kek reka bentuk kelab bola sepak, Manchester United, Liverpool dan sebagainya. Mereka boleh buat. Jadi inilah yang kita panggil sebagai reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan. Penting atau tidak reka bentuk makanan ni? Kita tengok kenapa dia penting. Kenapa reka bentuk makanan ini penting? Reka bentuk makanan yang pelbagai mempunyai banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Antaranya yang pertama, kita tengok memberikan pilihan kepada pengguna. Pengguna bebas untuk memilih reka bentuk makanan mengikut cita rasa mereka sendiri. Kalau kita nak makan, contoh kita nak makan makanan bakery, kita lebih tertarik dengan hiasan. Lebih-lebih lagi kamu sebagai kanak-kanak suka dengan hiasan. Suka makan icing kalau terdapat pada kek tu. Ataupun awak nampak ada hiasan kereta ataupun mainan pada produk-produk bakery itu. Saya rasa awak lebih tertarik dengan perkara-perkara seperti itu. Kemudian mengikut trend semasa. Contoh sekarang trend semasa cupcake. Dia boleh kita lihat pelbagai jenis cupcake yang dihasilkan. Ada cupcake cheese, ada cupcake coklat, ada cupcake berperisa strawberry dan sebagainya. Banyak kita boleh jumpa. Seterusnya,
memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Pengguna ingin mencuba sesuatu yang baru. Contoh tengok dekat sana, lemang tu. Lemang ada isi dalam dia, ada inti. Ini tak pernah saya jumpa lagi ni, tapi dalam buku ni ada dan ada dijual di tempat lain. Okey. Seterusnya, meningkatkan nilai komersial. Bila ada idea yang baru, dia reka bentuk makanan yang baru, ianya akan mendapat permintaan yang tinggi. Contoh yang paling mudah ialah goreng pisang cheese. Dulu waktu saya kecil, tak ada goreng pisang cheese. Tapi bila sekarang ni, sudah banyak peniaga-peniaga yang menjual goreng pisang cheese. Inilah dia kita panggil sebagai reka bentuk makanan. Dan yang terakhir sekali, memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Contoh, kalau makanan putu contohnya, makanan putu tu dia lebih terkenal ataupun kita boleh nyatakan makanan tradisi kaum India. Contoh, nasi lemak, orang Melayu. Jadi makanan-makanan ini ianya memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Jadi ada 5 kepentingan reka bentuk makanan. Okey, ada 5 kepentingan reka bentuk makanan. Baik kelas, sebagai tugasan kamu kali ini, cikgu mahu kamu senaraikan faktor-faktor kepentingan reka bentuk makanan. Saya nak kamu senaraikan 4 saja. Rujuk kepada penerangan saya tadi ataupun rujuk dalam buku teks. Saya nak kamu salin semula peta ini, rajah ini, grafik ini dan isikan maklumat mengikut penerangan saya tadi. Rujuk buku teks. Kemudian awak gambar dan hantar kepada saya untuk saya periksa menggunakan doodle. Jadi itu saja tugasan kamu pada hari ini. Sekian dan terima kasih.